استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah SWT meniupkan roh dalam jasad manusia ini yang bermulanya mati, bermulanya tiada, kemudian diberikannya sam' wal basar, sam' wal basar wal afidah qalilan ma tashkurun. Lalu Allah nyatakan sedikit yang bersyukur. Allah SWT merakamkan kata-kata iblis dalam surah Al-A'raf ayat 17. Kombinasi daripada dua surah ini jemaah sekalian suka saya jadikan sebagai peringatan dalam mana-mana siri tazkirah, kuliah, tausiah. Surah Sajdah ayat 9, surah Al-A'raf ayat 17, dan dengan hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita doa untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dalam surah Al-A'raf 17 lima sekalian, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kata-kata iblis yang mengatakan bahawa manusia ini kebanyakannya tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Di saat Allah menyatakan manusia ini sedikit yang bersyukur, kemudian iblis pula berkata kepada Allah,
dia akan membuat manusia ini kebanyakannya tidak bersyukur. Dan Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk menjadi hamba yang bersyukur. Maka ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian yang sedalamnya. Bahawasanya syukur itu adalah satu perkara yang susah dan yang sedikit, dan menjadi agenda utama iblis. Ini bukan hanya sekadar dengan perbuatan kita semata-mata. Ya, ini mungkin kita menyangka kita menjadi hamba yang bersyukur dengan perbuatan. Namun kalau tidak disertai dengan mengenal, maka ini akan menjadi sia-sia. Kerana kalau kita lihat dalam surah Sajadah ayat 9 itu, Allah mulakan dengan kalimah yang mana manusia dijadikan bermulanya mati, kemudian dihidupkan, kemudian dikaitkan dengan sama' basar. Ada kaitan dengan kajian sifat 20 kita hari ini sekalian. Bagaimana Allah SWT menjadikan sama' pendengaran, basar penglihatan, afidah perasaan. Namun Allah simpulkan, Allah nyatakan pada hujung ayat tersebut, qalil, sedikit yang bersyukur. Ya, ini merujuk pada sedikit yang kenal dan ingat Allah. Kalau orang tanya hari ini, kalau dalam bahasa adat, bahasa adat maksudnya umum lah, awam, mendengar ni dengan apa? Dengan telinga lah kita dengar. Tak dengar ke? Tak ada telinga tak dengar. Adat lah kita berkata begitu. Ada mata tak nampak? Lah, tengok dengan mata lah. Tapi kalau kita merenung pada perbahasan yang sebenar, yang membawa kepada akidah yang mentauhidkan Allah, ya ini mendengar itu, melihat itu bukan dengan telinga kita, bukan dengan mata kita. Mendengar kita, melihat kita itu dengan sifat Allah. Sebab kerana sifat telinga itu bermula pekak mati. Telinga ada, dengar belum tentu ada. Sebab tu Allah jadikan orang kurang upaya, OKU. Orang kurang upaya kerana dia tiada upaya pendengaran. Telinga ada, pendengaran tak ada. Kenapa telinga ada, pendengaran tak ada? Kerana tidak semestinya ada telinga, ada pendengaran. Ada orang yang mata ada, tapi ada yang ada mata, tiada penglihatan. Allah uji bagi keadaan yang tidak mampu melihat. Maka melihat itu bukan dengan mata, tapi melihat itu dengan sifat yang Allah berikan kepada manusia. Lalu Allah jadikan ada di kalangan manusia itu terdiri pada orang kurang upaya. OKU. Namun kita ini, adakah kita ni sempurna? Tidak. Kita ni orang tiada upaya. Orang OKU, orang kurang upaya. Walaupun kita sempurna penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya elok nampak di mata, namun kita ni OTU, orang tiada upaya. Sepatutnya lah orang tiada upaya, tiada daya, tiada upaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, nak berpegang dengan itu saja, maka tak mustahil lah hari ini jemaah sekalian nak berpegang dengan ayat itu saja, surah As-Sajadah ayat 9. Nak merasa melihat itu dengan Allah, nak rasa mendengar itu dengan Allah, nak rasa kita boleh berzikir itu dengan Allah. Barangkali kita mungkin terleka seketika, lalai kita. Dalam berzikir pun boleh berlalai, Ustaz? Ya, boleh. Dalam beramal pun boleh lalai, boleh. Sebab apa? Tidak dia mengenal Allah, mengenal dengan sifat-sifat kebesarannya. Bahawasanya melihat itu bukan dengan mata, melihat itu dengan sifat Allah. Kalau tidak kerana sifat Allahnya maha melihat, buta semua manusia. Kalau tidak kerana dengan sifat Allah yang maha mendengar, pekat tuli kita semua. Tapi berapa ramai manusia gini, kalau dia mendengar, dia ingat Allah. Allah bagi simpan. Dengan telinga saja mungkin manusia dah lupa Allah. Dengan mata saja mungkin manusia dah lupa Allah. Memegang tasbih di tangan pun boleh lupa. Kenapa? Dia rasa dengan dirinya, bukan dengan Allah.
Bismillah. Jadi sebab itu kita kena mendalami tentang akidah ni mas sekalian. Kemuncak kepada ibadah itu adalah ikhlas. Ikhlas ini tidak akan tercapai kalau kita tidak memantapkan akidah. Dia bukan sekadar dengan lisan dan perbuatan, tetapi lisan perbuatan yang kita nak bersihkan daripada segala kerosakan-kerosakan disebabkan oleh kelalaian demi kelalaian. Seperti panggil ghaflah. Jadi nak menghilangkan kelalaian itu dengan diingatkan. Diingatkan itu seperti dipanggil majlis zikrullah. Majlis untuk ingat, bukan tak tahu, tahu dah. Dengar tentang Allah, oh tahu dah. Kuliah apa ni? Tentang Allah. Tahu. Tahu tu dia punya tahu tu macam pakar, padahal iblis pun boleh sesat. Setaranya dah ada dalam zon bersama malaikat. Setara pada kedudukan yang bercakap dengan Allah. Berkata-kata iblis dengan Allah. Apa dalil iblis berkata-kata dengan Allah? Tadi Al-A'raf ayat 17. Dan kalau nak tengok yang kalau Al-A'raf ayat 17 tu tiada dimasukkan qal. Tapi kalau rujuk surah As-Sad ayat 82, 83 nyata iblis berkata dengan Allah. As-Sad ayat 82, 83. Qala fa bi'izzatik. Nampak iblis. Berkata iblis, berkata iblis dengan keagungan. Dia berkata dengan Allah. Bil makna memang berjumpa Allah dah iblis. Tapi boleh jadi tak terhijab, boleh. Bila apa? Kehidupan. Bila iblis ada kehidupan, bila diuji dengan pasangan. Pasangan ni jangan nampak isteri kita je. Walaupun orang lelaki itulah ujian paling besar tu pasangan. Orang lelaki akan melalui dua ujian yang tanpa ada henti, iaitu pasangannya, iaitu isterinya dan harta. Dua ini pairing bagi lelaki. Ujian apa? Ujian baik, buruk, dua-dua ada. Kadang-kadang diuji isteri yang baik pun sama, ujian juga. Uji harta yang banyak, ujian juga. Diuji dengan isteri yang buruk, ujian juga. Diuji dengan kesusahan, payah dapat duit pun ujian juga. Dua-dua ini ada dengan kita. Namun pasangan yang dimaksudkan itu adalah yang bertentang, yang berlawan. Rupanya iblis lawannya manusia, bukan malaikat. Minal jinnati wan nas. Bila jumpa regu lawan tu, berombaklah hidup dia. Kat situlah nak tengok dia kenal atau tidak, bukan beramal atau tidak. Kalau beramal, semua orang beramal dan mengaku dia beramal. Malah kadang-kadang nampak dia beramal. Menampak-nampakkan amalan pula. Antaranya apa? Tidaklah salah, tapi nak bagi tahu jangan salah faham. Pegang tasbih. Kat Mekah tu, di Haramai tu normal. Kita kat sini je nampak pelik. Sana dah jadi orang kata apa, sebati. Nampak beramal, nampak lah. Tu salah satu nampaknya dia itulah. Salah satu nampaknya itulah kita nampak. Kalau sekarang dah tak pakai yang tasbih itu, dia pakai digital tu. Kadang-kadang bercakap-cakap bagi itu kan, melekat tasbih kat tangan. Oh, ini ahlu zikir ni. Nampak tak? Tapi bagusnya kalau kita ni melihat orang yang bawa tasbih, yang memakai digital tasbih, kita tidak perlu melihat dia, lihat kita. Ingat Allah. Kita ingatlah. Tapi nak bagi tahu, bukan itu ukurannya. Tapi kalau tak buat, lagi tak terukur. Kurang-kurang adalah ukurannya. Tapi jangan kita fikir itulah kemuncaknya. Tidak. Kemuncaknya bila? Ujian. Ujianlah kemuncaknya. Kerana nak menyatakan iman, itu ujian. Ujian menyatakan iman. Solat menyatakan suruhan. Zikir mengatakan suruhan. Fazkurullaha kasira. Allah suruh ingat. Tapi nak tengok dia buat tu suruhan itu dengan iman atau tidak, aku uji dia.
Uji dengan apa? Susah senang. Uji dengan apa? Baik buruk. Senang kita mendengar. Oh, lupa yang mari mendengar Allah. Lalu tak ada apa-apa sakit kat telinga, dia buat dia. Dengar lagu, dengar muzik, azan buat dia. Sebab dia tak rasa dengar dengan Allah. Cuba kalau rasa dengar dengan Allah. Allah panggil, sebelum Allah panggil terpacak dah selai bulan. Lepas tu kita kena memperkenalkan manusia kepada Allah. Automatik dia akan buat suruhan Allah. Automatik. Ada kita kenal polis sampai kita hafal semua atak-atak polis? Ada. Cukup kita kena lampu biru juga nak lepak. Kelang kabut kita dia buat. Rupanya bukan polis, duk pasang lampu biru ke. Rupanya buat pengadang jalan tu kan. Itu berjauh, berderau macam tu. Tak ada salah pun rasa bersalah pun. Saya tak ada salah apa-apa je. Memang kamu tak ada salah dia. Tapi bila nampak polis, itu tak kenal dalam pun. Kita tak kenal dalam pun pasal polis. Tapi maksudnya kita kenal lah tu. Automatik daripada tak pakai seat belt kerana polis. Itu je lah. Automatik daripada bawa satu tangan dia bawa handphone sebelah kan. Sekarang pula dah ada Tesla kan. Drive sendiri. Elok. Dan nampak pun dia campak handphone, pegang steering. Sebab apa? Kenal polis. Dah kalau kenal Allah, kalau polis yang baru diberi kuasa sedikit pun kita dah gementar, kita punya gemuruh, kita punya darah kita, yang maha berkuasa, barangkali kita tak berapa kenal agama. Lalu Allah pun nanti perkenalkan dirinya dengan melalui perjalanan hidup seseorang itu. Jadi nak pilih, nak kenal dengan ilmu, bahasa dia nak kenal dengan belajar atau nak kenal dengan diajar. Dia ni nak kena ajar ni. Ajar. Sedap tak bunyi dia? Dia ni nak diajar ni. Okey. Atau nak kenal dengan belajar. Dua jalan lah. Kalau tak nak kenal dengan belajar, dia akan diajar. Bila tak belajar, datanglah kurang ajar. Kurang ajar ni. Dia ni nak kena diajar ni. Maka datanglah ajaran demi ajaran melalui perjalanan hidup, jatuh, bangun, kelepak, tersungkur, tertiarap, tertungging. Lalu pun dia katakan, inilah rencah-rencah kehidupan. Terpaksa menghadapi ranjau onak berduri katanya. Padahal laluannya itu kerana, mungkin boleh jadi kerana dia tak mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan yang Allah SWT, dia tidak akan melihat ujian, dia akan melihat Allah. Dia tak lihatlah buruk tu. Tapi kalau orang yang mungkin dia tidak mengenal, maka dia nampaklah buruk tu, lalu dia anggaplah inilah perjalanan hidupku, inilah. Buktinya apa? Pernah kita dengar Nabi SAW meriwayatkan tentang dirinya betapa susahnya hidupnya? Tidak. Diriwayatkan oleh. Ini kadang-kadang setengah orang tu dia yang meriwayatkan diri dia sendiri. Saya dengan ini meriwayatkan bahawa saya nak sampai ke tahap ini, tuan-tuan. Dia bercerita. Bukan senang nak sampai ke tahap ini, tuan-tuan, katanya. Perlu melalui. Dia bercerita, dia sendiri cerita. Orang nak dengar pun kadang. Tapi tak nak kena cerita juga. Perjalanan ranjau onak berduri dia tu. Kadang-kadang penceritaan dia terbuka aib dia. Dia sendiri buka betapa jahilnya dia. Sebab itu susah kita, jangan dia cerita. Apa nak minta tolong? Minta tolong je lah, tak payahlah cerita payah, susah payah kita tu. Kita straight forward to the fakta. Perlukan apa? Cakap. Straight forward lah. Tak perlu aku begini, begitu, aku begitu, begini, upaya kita. Kerana setengah berhati. Ada orang dia bercerita tentang perjalanan susah payah dia. Dan lebih parah, dia lebih menumpukan masalahnya daripada untuk mengenal penciptanya. Walhal Allah nak memperkenalkan dirinya. Allah dah tak nak belajar, dia ajar. Itu datang, hilang itu, hilang ni, hancur itu, hancur ini. Sebab apa? Nak dikenalkan siapa yang maha memiliki.
hilangkan satu-satu. Rasa Allahnya maha memiliki. Siapa yang maha kaya? Diberikan bagi kita jadi miskin, papa ke dana. Baru merasa merintih kita meminta padanya. Masa diberi harta, dirasakan diri dia. Ini dunia aku yang punya. Itu kalau perjalanan yang diajar. Kalau belajar, kita akan nampak. Bila kita belajar, dilalukan dengan perjalanan hidup itu, kita akan nampak ini adalah pembelajaran. Beza. Kita kan belajar. Bila belajar ada ujian kan? Ada. Itu sebahagian daripada pembelajaran lah. Bukan sebab nak diajar. Dia nak kena ajar dia ni. Jadi kita sebagai talib, penuntut talib ilmu, penuntut ilmu, dan kita belajar, dan pasti ada exam. Automatik lah. Automatik. Tak semata exam itu bertulis ke, kena ikut apalah, pensyarah lah, ikut cikgu lah, ikut guru lah. Kena bagi teh nak murid dia macam mana. Tapi bersyukur sebab apa? Sebab ianya sebahagian daripada perjalanan pembelajaran kita. Jadi adat orang yang belajar tu diuji. Adat diuji susah atau diuji senang, dua-dua sama. Tapi biasanya susah lah. Susah kan nak bagi masa, bagi tenaga, bagi harta berhabis. Kadang-kadang masa tu kita tak boleh guna ke lain. Sebab tu orang yang belajar ni dia tumpu belajar sampai di dalam zakat tu fisabilillah asnah boleh bagi dia duit. Sebab dia nak buat apa ni? Tak boleh buat lain lah, belajar. Kan? Sampai dijamin pula rezeki, susah. Susah belajar ni bukan senang. Jadi kat situ kita ambil iktibar bahawasanya biarlah kita ni melalui ujian disebabkan kita sedang berada dalam proses pembelajaran daripada kita melalui sesuatu ujian disebabkan oleh kerana kejahilan, yakni dia ni nak diajar ni. Jadi kita sebab tu kena clear, kita kena duduk di posisi yang mana. Jadi kalau kita posisi yang sedang belajar, maka insya-Allah setiap ujian itu Allah ada jawapannya, insya-Allah. Tapi kalau dia tak posisikan dia sebagai belajar, itu akan diajar. Dia terus beramal, dia buat tahu, dia beramal, buat tahu. Itu kan kadang orang kata, makin beramal makin diuji Ustaz. Makin beramal makin diuji lah. Sebab kita tak niat untuk belajar. Walau tengah beramal pun belajar. Kita nak belajar daripada amalan itu, apa fadilah, apa natijah, kesan daripada solat. Contoh kita nak beramal dengan soal waktu. Kita nak belajar daripada awal waktu ni apa pembelajaran yang boleh aku dapat. Patutnya begitu. Kita pegang tasbih, kita pegang nak zikir. Kita nak belajar daripada aku zikir ni apa aku dapat. Dah tengok. Kita akan diperjalankan pada kupasan amalan tu nanti. Allah akan lorongkan kita. Daripada kita, apalah kita beramal, kita tumpu beramal lah. Nah, belajar ni, dia setengah orang tu, dia tak berani dengar. Patutnya kita kena letak mana-mana ilmu, kita bagi tumpuan. Dengar, aku nak belajar. Sebab apa? Misi kita nak mengenal Allah. Kita nak mengenal Allah melalui proses pembelajaran. Jangan nak mengenal Allah melalui proses tadi. Ujian yang nak diberikan kepada orang yang tak nak melalui proses pembelajaran. Dia ni nak diajar. Baru dia boleh mengenal hati. Jadi semuanya mulakan ta'ala. Alhamdulillah. Batu antara kubasan. Betul Allah kata qalil, sedikit yang bersyukur. Sedikit yang bersyukur. Allah Akbar. Sedikit yang bersyukur tu. Kerana sedikit yang nak mengenal. Kerana sibuk melompat nak beramal tanpa dia mengenal. Dia rasa dengan amalan dia boleh sampai kepada Allah. Itu lebih parah. Nak sampai kepada Allah dengan Allah. Bukan dengan amal kita. Takkan sampai kalau Allah tak izinkan sampai. Tapi kenalah berilmu. Nak sampai tu habis tak payah beramal. Mana mungkin tak beramal. Beramal tu mesti. Mana mungkin kita tak beramal. Kerana beramal tu pasti benda-benda syariat. Tapi kepastian kepada amal itu yang kita kena persoalkan. Sampai tidak pada Allah. Kita nak beramal sampai kepada Allah.
Lalu nak beramal sampai kepada Allah bukan dengan amalan itu, tapi dengan Allah. Melalui kefahaman kita, hati kita yang mula mengenal dia. Nak mengenal ni yang perlukan mujahadah yang tinggi. Malah kita memberikan sepenuh hayat kita untuk mengenal dia. Mengenal Allah Ta'ala ni jangan ambil mudah, kerana kita maksud mengenal ni dia di dalamnya itu berserta dengan mujahadah, berserta dengan pembuktian, berserta dengan amalan semua. Jadi makna kalau kata mengenal tu meliputi semualah. Dia tak ada istilah kalau mengenal tak beramal. Salah. Dia yang mengenal pasti beramal. Kalau kita dah kenal kawan tu, mesti kita akan datang pada dia dan kita akan buat apa yang kawan tu suka, macam itulah. Kita dah kenal mak kita dah, balik aku dah kenal mak aku ni, rumah siapa siap kena lepas dengan kata pahit dengan. Dia dah kenal mak dia punya perangai macam mana, dia takkan buat siapa lah. Orang yang makin rapat kenal dia, maka makin jagalah amal dia. Itu maksudnya. Sampai dia kepada Allah, dengan Allah melalui jalan mengenal. Jemaah yang muliakan Allah SWT. Dalam kitab kajian kita ni, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Iwan Hafizahullah Ta'ala alaih, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh keturunan beliau, menempatkan keturunan beliau di kalangan orang yang saleh dan saleh, dimasukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada sesiapa yang menelusuri pengajian dan karya beliau, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, ditempatkan kita, keturunan kita semua yang di kalangan orang beriman yang saleh dan saleh, dimasukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masih membincangkan faktor-faktor kemunculan penulisan Barahin. Kita berhenti dekat surah 47. Cuma saya nak buat murajaah sikit, saya nak simpulkan sikit. Sebab lepas ni kita akan masuk tajuk tentang biografi ringkas Al-Imam Al-Sanusi dan perkembangan penulisan Al-Barahin. Baik jemaah sekalian, kenapa nak tahu faktor-faktor kemunculan ni? Sebab begini, Al-Barahin ini, Ummul Barahin ini jemaah sekalian, adalah kitab induk yang membahaskan perbahasan tentang sifat 20 ataupun tauhid. Kita induk yang membahaskan pencetus kepada perbahasan sifat 20. Bukan tentang sifat Allah, tapi sifat 20. Dan ia menjadi perbahasan yang ma'ruf dan maklum, tersebar luas di Nusantara dan seluruh dunia sebenarnya, dan terkenal dengan perbahasan yang membawa kepada terjemahan aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Jadi permulaan perbahasan sifat 20 itu mesti kita tahu kenapa munculnya perbahasan sifat 20 ini. Walhal sebelum itu tidak ada perbincangan 20 sifat itu. Nanti kenapa? Tapi perbincangan sifat itu ada. Nanti kalau kita masuk pada syarah matan Ummul Barahin, kita akan nampak bagaimana kaitan perbahasan sifat 20 itu dengan ulama salaf, bermula dengan Imam Abu Hanifah tahun kurun kedua hijrah, Fiqhul Akbar. Dan beruntung kita ngaji kitab ni jemaah sekalian, adalah karangan daripada Tuan Guru sendiri, yang beliau mahir, alhamdulillah, Allah beri kemahiran dalam menyusun tentang karya-karya akidah, yang mana kita diberikan satu kelebihan untuk berbahas tentang Ummul Barahin, tapi merujuk pada kitab-kitab muktabar ulama-ulama terdahulu dan mutaakhir. Jadi ini satu kelebihan saya lihat. Tinggal lagi kalau kita nak meneliti setiap kitab yang dibahaskan, silakan buat rujukan, buka kitab itu. Baik. Jadi faktor-faktor kemunculan ini telah dibahaskan. Ada dua faktor dalaman dan luaran. Dan dibincangkan, dan kita berada sekarang di faktor luaran. Faktor luaran pula kita sedang berada pada faktor pemikiran asing. Ini pemikiran luar, falsafah asing. Maka kalau kita lihat di sini jemaah sekalian,
Dia ada sebab, dia panggil asbabun nuzul, sebab turun, sebab terciptanya. Jadi sesuatu perkara yang punya sebab ni dia kuat, dia kuatlah kemunculan dia tu kuat. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di sini kalau kita lihat, jadi sebab kemunculan ada dua, dalaman luaran. Ini yang disimpulkan oleh Tuan Guru sendiri. Dan kita kena tahu sebab kemunculan, sebab kita ini kita induk pada perbahasan tauhid. Dan kita akan nampak nanti nama-nama kitab Ummul Baroh ini ada pecahan-pecahan yang ulama ambil isi dia, konten dia, kemudian disyarahkan kitabnya. Tetapi semua berkisar berasas daripada, kalau tauhid sifat 20 Ummul Barohid. Kita akan baca contoh Bidayah wal Hidayah. Itu kitab lama, masyhur dibincangkan. Jarah at-Tauhid. Itu kitab-kitab masyhur kat alam Melayu ni kan. Kita akan nampak ulama-ulama atau perbahasan yang mana buat daurah-daurah tu, kita pun tahu oh ini asal semua daripada parti Ummul Barohid. Parti pada Ummul Barohid, maka disyarahkan, dikembangkan nama-nama kitab yang berkisar tentang tauhid. Boleh kata keseluruhan dalam perbahasan di Nusantara ini khususnya adalah diambil partinya daripada Ummul Barohid. Baik. Maka kalau kita lihat di sini dalam mushaf 47 itu, kita lihat faktor luaran, falsafah asing. Falsafah asing yang mana perbincangannya adalah percampuran yang berlaku pada ketika itu sudah menimbulkan kesamaran tentang fahaman akidah fahaman akidah orang Islam dan orang-orang awam, seterusnya menjadi kekeliruan dalam soal akidah ketuhanan Islam. Waktu itu, di waktu ini, itu tu maknanya zaman Imam As-Sanusi di kurun ke-9. Kurun ke-9 Hijrah, bermaksud 800 ke 900. Jadi kurun ke-9. Waktu itu daripada kurun yang pertama, kedua, ketiga, kurun pertama Hijrah, kedua Hijrah, ketiga Hijrah, sehinggalah kurun ke-9 Hijrah. Jadi pada kurun ke-9 Hijrah, maka di waktu itu berlakunya kesamaran, terutama tentang fahaman akidah. Ini disebabkan oleh apabila ada campur, dipanggil percampuran falsafah asing. Baik. Dan seterusnya menjadi kekeliruan dalam soal akidah ketuhanan Islam, urusan-urusan perkara gaib seperti hal akhirat dan lain-lainnya. Seterusnya dipelajari secara taklid, ikut-ikutan, tanpa menggunakan akal fikiran sendiri. Disebabkan itu terhentilah kemajuan ilmu pengetahuan dan terzahir kejahilan serta kebatilan pada zaman Al-Imam Al-Sanusi. Al-Imam Al-Sanusi nama penuhnya ialah Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Sanusi. Nanti kita baca biografi ringkas beliau. Afrika Utara, negara kelahiran yang sekarang di Mahkamah Internasional IGC yang mengepalai untuk saman Israel ini adalah Afrika Selatan. Afrika, kita pembeli apa Afrika pula yang kepala. Pertama mungkin mereka melalui zaman apartheid ketika dahulu, mereka merasai bagaimana pembunuhan. Tapi yang saya nampak ini ada kaitan. Bila kita tengah kaji karangan Al-Imam Sanusi, terus terkait pencetus. Imam Sanusi ini pencetus kepada perbahasan sifat 20. Jadi padanlah Afrika Selatan, walaupun selatan tapi Afrika lah juga mengepalai untuk saman Israel. Bukan kecil anak nak zaman tu. Bayangkan, nak saman Israel, dia ketua. Kata Imam Sanusi dalam syarah Ummul Al-Barohid, melimpah pada zamannya
melimpah pada zamannya, zaman Al-Imam As-Sanusi, lautan kejahilan dan tersebar padanya kebatilan. Zaman Al-Imam Sanusi ini kurun ke-9, usia 47 kan? Usia 47, edisi yang pertama. Baik. Di situ ada Al-Barahin, N bukan M, N Barahin, bukan Barohim, N. Baik. Jadi waktu zaman Al-Imam Sanusi ini, beliau sendiri mengatakan waktu zaman kurun ke-9 itu, zaman beliau mengatakan bahawa kejahilan tersebar macam lautan. Kita boleh bayangkan macam lautan. Maknanya banyaknya kejahilan ketika itu pula. Allah. Dan memang kita takkan bukan rasa apa, tak sepelik, sebab memang perubahan itu akan berlaku dengan peredaran yang berlaku. Apatah lagi pencampuran analogi atau ideologi luar. Macam kita sekarang, mas sekalian, kita ni terdedah dengan pasal pasing. Ini belum saya bawa lagi kupasan tentang perbahasan orientalis yang mana mengkaji tentang Islam dan ketimuran. 3 Mac 1924 empayar Islam runtuh secara rasmi, Uthmaniyah. Yang runtuh rasmi tu, yang last runtuh tu adalah Aceh. Aceh. Sebab tu Aceh ni dia ada semangat lain sikit. Sebab 30 tahun waktu tu Britain nak conquer Aceh, tak dapat. Dilawan tak lepas. Last sekali dia hantar apa? Orientalis. Namanya Abdul Ghaffar. Nama Islam. Tak cukup dengan itu, jadi mufti. Orang kafir. Belajar di Mekah 8 tahun. Fasih bahasa Arab. Pakar dalam kesusastraan Arab. Bayang. Tapi dia masuk sebab dia ada fasa kurun dia orientalis ni. Dia start bila? Start kurun ke 10 ke 15. Bukan hijrah, masih 10 ke 15. 10 hingga 15 ni tambahan ni dalam sebut ni kan. 10 ke 15 Al-Imam Sanusi. Kalau convert berapa Kalau 10 abad ke 10 ke 15 Masihi. Kalau kurun ke 9 Hijrah, saya tengok berapa tarikh Masihi Imam Sanusi ni. Saya tengok. Imam Sanusi dilahirkan pada 1490, 1490 Masihi. Ini zaman-zaman pra-orientalis, 10 ke 15 Masihi. Itu zaman tentera Abbasiyah, John of Damascus nama dia. 10 ke 15. 16 ke 17 Masihi bermulanya revolusi Perancis 1789 Masihi. Ini perkembangan orientalis. Dan waktu ini seorang orientalis bernama Peter the Venerable, dan dia mengupah Robert Cotton 1192 Masihi, 1142 Masihi, tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggeris. The first in the world. La Qur'an Muhammad. Kemudian waktu ini fasa orang nak tahu Islam. Sebenarnya saya tengah susun dan nak berbincang dengan guru saya nanti. Kita ni kadang kita kagum dengan barat. Setengah bukan kita, saya cakap kita ni umum lah. Ingat ibarat barat ni tamadun dia dah start. Belum. Kurun ke-16 tu mereka baru nak start fasa enlightenment. Kita dah start lama dah. Ada seorang bahasa saya kan, bahasa geram, menyalak lah. Menyalak kan. Dia kata sains ni sihir lah. Dia berlasah, dia kata dia sedar tak bila start barat ni hidup. Dia bubuh
barat belaka semuanya. Walhal yang start tentang teori, tentang matematik, sains semua ni Islam. Al-Khawarizmi, Al-Biruni ni tu kadang geram orang bercakap, nampak macam mengkaji, tapi bukan mengkaji, lebih nak mengeji. Al-Biruni tu kurun kedua tu dia buat tafsir, dia bukan tafsir, ini Occidentalist. Occidentalist tak, Orientalist juga, Timur, India kan Timur kan. Dia kaji agama Hindu. Ini karya perbandingan agama pula. Al-Biruni ni dia kaji agama Hindu sampai dia boleh tulis kitab Hindu. Oh, Islam. Tahqiq ma il-Hind. Al-Hind nama singkatan kitab tu. Sehingga rujukan orang Hindu. Rujuk kitab orang Islam yang tulis pasal agama Hindu. Al-Biruni dah start dah belajar dengan Al-Khawarizmi. Nama kedua tu kurunnya awal tu. Zaman barat ni baru start zaman kurun ke-16 ke-18 Masihi. 16 ke-18 era Enlightenment. Waktu tu dijajah teruk. Mereka tak ada tamadun masa ni. Barat ni. Islam pun dia tak kenal. Islam dia tak kenal. Itu dia panggil Islam ni Sarekan lah, dia panggil Kanaan lah. Allah. Habib Bitri Muhammadin lah dia panggil gelaran dia. Macam-macam. Jadi 16 ke 18 ni baru dia pun nak survive. Dan waktu itu nak kira zaman Yahudi first, waktu zaman revolusi Perancis ni 1789, waktu itu nama Presiden Britain tapi agama Yahudi. Orang Yahudi jadi Presiden Britain. Lepas zaman era revolusi tu, waktu tu Britain adalah kuasa besar dunia waktu tu. Dan yang jadi presiden Yahudi. Waktu tu dia dah conquer dunia dah. 3 Mac 1924. Ni era-era nak Utsmaniyah nak jatuh ni. Zaman ke-16 ke-18 nampak. 16 ke-18 era kebangkitan, Enlightenment dipanggil. Zaman pencerahan. Dark Ages sebelum tu. Sebab tu Dark Ages. Barat ni memang tengah ditawan habis-habis. Kemudian mereka bangkit, mereka kaji Islam. Mereka tawan balik, mereka kaji purposely. Ni zaman mula dia masuk Orientalis, kaji pasal Islam. 16-18 dia kaji pula pasal Islam lagi masih. Dan dia masuk perubahan Orientalis jadi Romanticism. Ni nama-nama dia. Romanticism ni dia mula nak pergi kepada perkara kehalusan, kelembutan, dia panggil seni-seni, lukis-lukis gambar ni, dia pun bawa. Okay. Era ke-19 ni, zaman kejatuhan Empayar Utsmaniyah ni 19, dia panggil colonial era, Europe century, sampai sekarang 20th century. Dia pun memang purposely kaji Islam untuk mengurangkan kuasa Islam. Purposely kaji kanun laut dulu, kita ada kanun laut, dia pun kaji, dia pun ganti, tapi dengan kajian lah. Ini dengan pahaman. Akhirnya jatuhlah Aceh. Last empire jatuh tu, yang menyebabkan orang kata apa, Utsmaniyah ni total habis jatuh. Bila Aceh jatuh habis total. Itu zaman kolonial. Macam mana jatuh? Ada ulama Orientalis, Abdul Ghaffar tadi. Dia masuk jadi mufti. Antara perkara yang pertama dia buat masuk, dia kata apa? Tiada lagi jihad dalam mempertahankan negara. Dia bagi fatwa yang adanya jihad untuk melawan nafsu sendiri-sendiri saja. Jadi waktu itu semua dah lemah nak pertahankan negara. Akhirnya masing-masing nafsi-nafsi. Macam-macam nak masuk kan. Dia cerita lah, panjanglah cerita masuk kat situ. Nak bagi tahu yang waktu ni zaman ke-9 ni kurun ni. Ya ni tadi kalau kita lihat kelahiran Imam Sanusi 1490, 1428, 1490 masih 10 ke 15 zaman dia.
betul. Zaman ni zaman kejahilan. Kejahilan mula nak masuk. Baik. Al-Imam As-Sanusi adalah seorang ulama yang berakidah Al-Asy'ari dan fiqh Al-Malikiyah. Itu biasa Asy'ari, fiqh Syafi'i. Tapi tak pelik sebab dalam bab fiqh kita ada 4. Boleh Asy'ari, fiqh Maliki, boleh. Tak semestinya Asy'ari tapi fiqh Syafi'i. Juga pembangunan Islam di utara Afrika pada abad 9 Hijrah 15 Masih. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang Islam, beliau bertindak mengasingkan perbahasan yang berkaitan dengan akidah di samping mengemukakan pandangan yang jelas tanpa fakta-fakta yang beraneka falsafah. Zaman ni cuma sekalian, zaman dah masuk ke era tadi, zaman yang mana abad dah masuk ke 16-18, falsafah masuk. Barat tadi. Ni falsafah asing, Yunani, Rom masuk. Lepas pula masuk convert, masuk Islam. Jadi waktu itu mereka bawa falsafah ni juga masuk dalam perbahasan akidah terutamanya. Maka waktu itu jadi bergelumang lah. Mana tentang akidah, mana tentang falsafah. Jadi kewujudan Ummul Barahin ini, yakni yang bermaksud ibu segala tanda, nak memisahkan balik kedudukan perbahasan mana benar-benar perbahasan akidah, mana perbahasan tentang falsafah. Jadi sebab itu lahirlah Ummul Barahin. Penulisan ini turut dikenal juga sebagai akidah Ahlu At-Tauhid Al-Sughra. Juga perbahasan Ummul Barahin ini juga dikenal sebagai Ahlu Tauhid, akidah ahli tauhid yang lebih kecil, Ahlu Sughra, atau Risalah As-Sanusiyah, sebuah risalah golongan Al-Sanusi. Al-Imam As-Sanusi mengeluarkan kenyataan, di antaranya ada seperti berikut. Kenyataan Al-Imam Sanusi dalam Matan Al-Sanusiyah. Beliau mengatakan bahawa maka sebahagian daripada yang wajib bagi Tuhan kita yang maha besar, yang maha mulia 20 sifat, iaitu wujud, al-wujud ada, al-qidam tiada permulaan, al-baqa kekal, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tidak ada sama dengan makhluk, yamu ta'ala binafsih berdiri Allah SWT dengan sendirinya, al-wahdaniyah tunggal. Maka ini 6 sifat bermula yang pertamanya nafsiyah yang menunjukkan diri sendiri, iaitu al-wujud, dan yang 5 kemudian salbiyah yang menunjukkan negatif. Maknanya nak lawan balik kepada sifat yang tidak selayaknya diletakkan kepada Allah SWT, maka dinamakan salbiyah. Kemudian wajib baginya 7 sifat yang dinamakan dia sifat al-ma'ani, iaitu al-qudrah, al-iradah, al-ilm, al-haya, al-sama', al-basar, al-kalam dan kalam. Kemudian 7 sifat yang dinamakan dia sifat ma'nawiyah, iaitu yang melazimkan 7 yang pertama, iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, hayyan yang hidup, sami'an yang mendengar, basiran yang melihat, dan mutakalliman. Ini dalam Matan As-Sanusiyah. Al-Imam Matan As-Sanusiyah, yakni induk asal kitab itu. Nanti ada syarah As-Sanusiyah pula, Matan As-Sanusiyah, kemudian Imam Sanusi syarahkan matannya jadi syarah Matan Sanusiyah. Imam sendiri syarahkan, Imam Sanusi syarahkan. Baik. Selepas Imam Al-Sanusi membahas bahagian-bahagian yang wajib bagi zat Allah SWT, beliau membahas pula bahagian-bahagian tidak munasabah dan mustahil bagi zat Allah SWT. Bahagian ini dibahas sebagai lawan bagi bahagian-bahagian wajib tadi, dan diikuti dengan bahagian yang harus atau jaiz pada zatnya Allah Subhanahu, zatnya Allah SWT. Wajib dan lawannya mustahil. Dari sini muncul ajaran tauhid formalistik. Ini katanya tauhid formalistik. Formalistik ini bermaksud yang disusun 20 perbincangan, yakni sifat 20. Semua perkembangan seperti ini turut diterima dengan baik oleh para ulama dengan menyifatkan sebagai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dari segi ini yang dimasukkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap sebagai satu aliran usuluddin atau kalam.
Ini mutaakhir ini ada serangan-serangan kembali perbahasan tentang Al-Kalam ni, tentang perbahasannya. Walhal padanya ada perincian pada perbahasan Al-Kalam ini. Ia merujuk pada Usuluddin. Penemuan ini ada selari dengan beberapa pendapat para ulama Melayu seperti yang dinyatakan oleh Mudassir Rosda dan pendakwa bebas Abdul Aziz Ambak bin Haji Ismail seperti berikut. Perbincangan berhubung dengan pertumbuhan sifat 20 tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat radhiyallahu an, begitu juga pada zaman at-tabi'in, tetapi pada kurun ke-9 Hijrah perbincangan mengenainya lahir. Maknanya sehinggalah kurun ke-9 barulah perbincangan kepada sifat Allah itu lahir. Kenapa dulu tak dibincangkan sifat? Kerana tiada perbincangan. Itu sajalah. Kerana apa? Kerana maklum. Sekarang kerana tiba padanya perbincangan itu. Dulu tak dibincangkan pasal face mask. Kenapa? Belum keperluannya. Tiba sekarang bincang, tu siap keluar akta lagi, tak pakai 10,000 pula. Kenapa? Sampai keperluannya. Sebab tu dia alirannya selari, dia tak ada berasingan. Jangan asingkan, oh itu lain, sekarang lain, dulu lain. Tidak. Dia adalah aliran yang selari. Jangan diasingkan, jangan terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang mengasingkan. Dia kata, oh ini sekarang ini lain, dulu lain. Tidak. Dia adalah perkembangan mengikut kepada uruf ketika itu. Salaf, perbincangan dulu dipanggil salaf, ulama salaf yang 300 Hijrah. 100 Hijrah daripada Nabi SAW, Hijrah, 300 Hijrah. Sahabat at-tabi'in. Itu kata tak ada tu. Ada riwayat mengatakan 500 Hijrah. Okay. Dulu kalau kita lihat perbahasan ini mas sekalian, zaman sekarang, lepas pada itu, pertama banyak faktor tadi kita bincang. Sebab tu kena ada perbincang faktor tadi, faktor dalaman, faktor luaran. Sebab pemikiran ini mula dilibatkan dengan lebih kata apa, optimis, dengan lebih sepenuhnya. Dulu pemikiran tak termasuk dalam perbincangan. Sebab apa? Sebab zaman itu tidak banyak membayangkan dan membincangkan. Tak ada, tak berlaku isu. Tapi ketika berkembang era, sekarang era yang mula manusia mula membayangkan, nama tu kata falsafah saya masuk pemikiran. Maka datanglah untuk kita membahaskan balik agar nak menjaga kesucian sifat Allah Ta'ala itu agar tidak menjadi bayang-bayang yang dibayangkan sehingga boleh menjisimkan Allah, mentasbihkan. Maka datanglah perbahasan khalaf. Kerana ketika ini, waktu inilah bermulanya orang nak membayangkan. Dulu tak timbul isu itu. Okay. Datang naik kereta, tak perlu nak bayangkan macam mana, maklum dah. Tapi satu zaman nanti tak jumpa kereta tu, dah katalah kan. Tiba datang naik kereta, macam mana kereta tu? Mula. Atau bayangan yang dia nampak, dia faham kereta tu, tapi dia bayangkan dengan banyak bayangan. Dia mula faham dah kereta tu macam ini. Dia mula. Sebab dia dah mula nampak gambaran itu, mula ada campur tangan fikiran dia. Mengaji ilmu tauhid atau usul melalui pendekatan sifat 20 yang wajib bagi orang itu tidak tumbuh pada peringkat awal ilmu at-tauhid, ilmu al-kalam yang tumbuh dan dikenal pada abad ke-9 Hijrah. Kitab yang julung kali membicarakan sifat 20 ini setakat yang dapat dikesan dan berjudul al-Barahid. Ibu segala tanda, nampak? Julung-julung kalinya kitab yang membincangkan 20 sifat ataupun pembahasan tentang tauhid formasi ini, itulah al-Barahid. Tak ada lagi sebelum itu. Dalam hal ini juga terdapat segelintir para ulama di alam Melayu yang masih lagi mempertikaikan sejarah kemunculan ajaran sifat 20. Antara ialah Al-Yahya, penulis buku 20 sifat Allah, yang berpendapat bahawa sifat-sifat ini sudah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan diikuti kemudiannya oleh para ulama. Bahkan diberi pula dalil-dalilnya baik daripada Quran maupun hadis. Ada yang mengatakan sifat 20 ini dah ada pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kurun kedua, ketiga Hijrah.
Tapi penemuan hanya bermula pada 9. Sebaliknya menurut Muhammad Nur bin Ngah di dalam kitab Jawi Islamic Thought of the Malay Muslim Scholars yang pernah membuat pendidikan terhadap kitab Jawi, berpendapat bahawa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah menyusun hanya 13 sifat, manakala 7 sifat lagi adalah tambahan dari pengikutnya yang terkenal, itu Abu Bakr Al-Bakilani, Bakilani dan Al-Imam Haramain. Oleh yang demikian, Razi Yusof penulis artikel di International Institute of Islamic Thought and Civilization IUM yang pernah membuat pendidikan tentang sifat 20 berpendapat bahawa status Al-Imam As-Sanusi hanya sebagai pengembang, bukan pengasas kepada sifat 20. Jadi ini antara kajiannya. Itu yang kata tadi, sifat 20 itu telah pun berada pada perbahasan. Sebab itu bila sebut sifat 20, ia membawa gambaran aliran Asy'ariyah. Sifat itu telah pun dibahaskan. Cuma kredit sebenarnya menyusun sifat itu lebih formal adalah Al-Imam Sanusi. Dia menyusun balik sifat-sifat itu. Bagaimana dikatakan oleh Tuan Guru sini, mengatakan kredit ataupun acknowledgement diberikan kepada Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih, kerana beliau adalah pencetus penyusunan kepada sifat itu menjadi formalistik. Formal, tersusun rapi. Muhadir Roster juga pernah membuat penelitian kitab-kitab karangan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT. Kemudian beliau membuat kesimpulan bahawa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah membicarakan keseluruhan sifat 20. Walaupun ada setengah dibicarakan secara tidak langsung sebagai contoh sifat qiyamu ta'ala binafsi, dapat dipahami dalam tajuk bahawa Allah bukan jisim. Cuma susunan perbahasan sifat 20 itu tidak seperti perbahasan yang terdapat dalam sifat 20 karangan Al-Imam Sanusi dan dalam Al-Baruhin. Oleh yang demikian, pengembalian sifat 20 pengembalian sifat 20 kepada para ulama sebelum Al-Imam Sanusi sebagai pengasas merupakan pengembalian yang berasaskan perbicaraan secara menyeluruh. Manakala pengembalian kepada Al-Imam Sanusi juga adalah pengembalian yang berasaskan kesempurnaan dari segi ketetapan, susunan dan bilangan, sebagaimana terdapat penulisan Al-Baruhin. Nah, jadi dalam dapatan kita hari ini, kita melihat bahawasanya sifat 20 ini bukan baru diwujudkan atau bukan rekaan Al-Imam Sanusi, tapi ini adalah perbincangan turun-temurun, waris, ada susu galunya yang mana sudah wujud pada perbincangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana Abu Hasan Al-Asy'ari telah pun membincangkan 20 sifat ini pun secara keseluruhan. Tetapi Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala menyusunnya dengan lebih terperinci dan dengan ketetapan. Jadi dua-dua nisbah ni betul lah. Kalau kata bermula pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Tapi yang menetapkan kembali penyusunan agar dipanggil tauhid formalistik itu adalah Imam Al-Sanusi rahimahullah ta'ala. Jadi di sini jelas bahawa kurun ke-9 hijrah dengan kurun ke-2, ke-3 hijrah itu ada kaitan. Ada sejarah itu bermaksud mengukuhkan lagi kajian dan keyakinan kita untuk mengkaji sifat ini dan mendalaminya. Jadi terbatallah kata-kata yang mengatakan bahawa ini rekaan semata-mata. Mengaji sifat 20 adalah pengajian yang buang masa. Ada, nanti kaji-kajilah dengar. Ada menolak perbahasan. Sedangkan Tuan Guru sendiri, Dr. Muhammad Syukri Niawan, Hafizahullah Ta'ala, beliau ada buat kajian daripada susu galuh, dipanggil Salafiyah ni. Kita berdisahkan ni, kita akan sambung pada tajuk yang baru, biografi ringkas Al-Imam As-Sanusi dan perkembangan penulisan Al-Imam Al-Baruhin. Jadi beliau mengkaji, kita ada dua aliran dalam perbahasan tauhid. Aliran yang berteraskan Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua aliran bermaksud perbincangan, tapi kita sebenarnya Nusantara memegang perbahasan tentang Asy'ariyah. Mereka mewujudkan satu aliran yang dipanggil Tauhid 3, Salafiyah ini, yang mana pencetus daripada perbahasan Tauhid 3 ini Ibn Taymiyah.
Asal itu suatu galu perbahasannya, dan mereka cuba nak membawa kepada perbahasan yang melibatkan salaf yang mana kita maklum menggunakan Quran dan hadis semata-mata, tidak menggunakan ilmu kalam. Tak ada perbahasan akalnya, tak ada. Macam seakan-akan kita membayang-bayangkan kita menyamakan dengan makhluk, mereka menganggap begitu. Walhal kita nak menjaga daripada disamakan dengan makhluk. Nampak? Patutnya. Jadi rupanya kalau ikut sejarah yang betul-betul establish ialah aliran Asy'ariyah dan kaedah sifat 20, kerana dia daripada kurun kedua, masa Asy'ari lagi dah sampai sekarang. Jadi yang mereka cuba bawa adalah kajian dari awal, Salafiyah dari awal. Salafi merujuk, kalau Salafiyah merujuk karena sekarang ada dalam perbahasan kitab ni, yang membawa, cuba untuk membawa kupasan-kupasan ulama salaf dengan dalam era khalaf, dalam era sekarang, menyebabkan berlaku pertembungan kefahaman masalah. Sebenarnya tiada isu pada perbahasan salaf wal khalaf. Bahagian salaf khalaf ni tak ada isu. Dua-dua membawa kepada al-sunnah wal jamaah sepatutnya. Tapi isunya adalah apabila menafikan aliran Asy'ariyah. Dia jadi isu. Dia menafikan. Kenapa nak ngaji tauhid 20 sifat 20 pula? Walhal kat sini jelas kita tengok terang-terang perkaitan antara kupasan sifat 20 ini dengan kewujudannya pada awal kurun kedua hijrah, ketiga hijrah itu, iaitu zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, telah membincangkan perbahasan ini dalam kitab At-Tauhid, kitab Maqalat Islamiyah, kitab fiqh, kitab-kitab karya akidah. Jadi wallahu alam, itu perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang berikutnya. Wallahu alam. Dan Allah rahmati kita semua. Mohon maaf pada saya ada kekurangan, terkasa-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada walau dan kebarakah, sehingga kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Aku qali hadza wa sallallahu wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إلى نستغفر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. تكبير، الله أكبر.